اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 49, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 49, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mengikut khilaf pada terkandung, itu tajuk dia. Mengikut khilaf pada terkandung. Mengikut khilaf ulama pada terkandung sifat Allah dan Rasul dalam pengertian dua kalimah syahadah, dan terhimpun dan terkandung pengertian di dalam dua kalimah itu 50, dan terhimpun dan terkandung di dalam dua kalimah itu di dalam pengertian dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu 50 aqidah, aqaidul iman yang 50. Kalau disebut sama-sama tu ialah mengikut qaul yang masyhur, qaul pandangan ulama yang masyhur. Mana qaul yang masyhur? Iaitu qaul sifat maknawiyah yang 7 diwajib kita mengetahui dengan tafsil, serta tidak kira masuk sifat yang 4 dan mustahil lawannya 4, jumlahnya 8, iaitu sifat yang pertama idrak, yang kedua sifat takwin, yang ketiga kaunuhu mudrikan, yang keempat kaunuhu mukawwinan, dan 4 lagi mustahil lawannya, lawan kepada idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Ni ayat dia panjang jadi ni. Dan terhimpun dan terkandung dalam dua kalimah itu 50 aqidah, ialah mengikut qaul yang masyhur. Jadi terdahulunya secara khulasah terkandung dalam dua kalimah syahadah adalah 50 aqaidul iman. Hak 50 ni ialah mengikut qaul yang masyhur, pandangan Imam Maturidi dan lain-lainnya. Qaul yang masyhur, masyhur ni ma kasura qailu, banyak orang kata, banyak orang bercakap, banyak orang belajar. Mana qaul yang masyhur 20 sifat. Itu qaul yang masyhur 20 sifat.
Adapun kaul pandangan ulama tauhid yang rajih, yang kuat dalil, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil adalah 13. Daripada wujud sampai ke kalam. Hak di pembicaraan awal kitab Faridatul Faraid ni. Di permulaan bicara dalam kitab Faridatul Faraid ni, dia sudah mendatangkan hak jalanan sifat 20 dan jalanan sifat 13. Jalanan sifat 20, jalanan sifat 13 dibicarakan di muka surat sembilan dahulu. Di muka surat 9 dibicarakan yang wajib kita mengatakan tafsir 13 sifat. 13 sifat. Muka surat 9 baris yang keempat daripada bawah tu. Surat 9 baris keempat daripada bawah. Dia sebelah depan ni nampak cerah. Sebelah puan nampak gelap. Ke memang belah sana tu dah buka api? Kita dah jauh ni gelap je. Orang belajar tak gelap tau. Nampak kita. Sebab luar pun gelap. Kalau luar tu cerah lain kira. Luar panas lain kira. Luar pun tak cerah mana. Belah lelaki yang nampak cerah je lapu. Orang baru nampak kita. Orang perempuan pun senyap je gelap pun. Bangun buka. Cari lapu kat mana. Cari suih lapu kat mana. Cari. Nak tengok kita halus-halus ni, kalau lapu dak buka, dak berapa nak nampak lah. Jadi di surat 9 tu bahagian keempat daripada bawah, sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil. Minggu lepas panjang dia bicara apa makna mengetahui, apa makna mengenal. Jazam, putus di hati, sebenar, berdalil. Itu 3 rukun mengetahui, rukun makrifah dia panggil. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsil, dengan cara terperinci. Hak sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui secara ijmal, tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal kita berpegang. Ini cara tafsir, iaitu 13 sifat, iaitu dimula daripada wujud hingga kepada kalam. Ialah 13 sifat ni kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil. Ini pandangan Imam Asy'ari. Barulah pergi pada musuhat 10 tu. Musuhat 10 petok yang ketiga daripada atas tu. Musuhat 10 petok yang 3 daripada atas. Atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas jalan tafsil 20 sifat. Inilah kaul yang masyhur. Dia gitu. 13 sifat kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil. 20 sifat kaul yang masyhur. Ini 2 pandangan. Jadi kaul yang rajih yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari 13 sifat daripada wujud sampai ke kalam. Adapun kaunuhu yang 7 tu, sifat makna yang 7 wajib mengetahui atas jalan ijmal, jalan rekah je. Ianya sifat kesempurnaan bagi Allah. Adapun hak jalanan yang masyhur, yang ramai orang belajar, yang banyak orang belajar, yang banyak orang sebut, adalah 20 sifat yang wajib atas kita mukallaf mengetahui dan berpegang dengan jalan tafsil 20. Ini masyhur. Masyhur tak masyhur 20. Kalau sebut 13 tu, orang akan tanya balik kita. Belajar sifat apa? Belajar sifat 13. Jadi orang pun
Pelik ni sifat 20. Sifat 20 tu masyhur. Tapi itu bukan jalanan yang rajih yang kuat dalil. Jalanan rajih yang kuat dalil 13. Jalanan Imam Asy'ari. Yang mana kitab Pati Faridah ni mengikut jalanan Imam Asy'ari. Sebab tu dalam kitab Pati Faridah ni sampai ke sifat yang ke-13, sifat kalam, habis bicara di situ. Tak ada sifat yang ke-14. Selesai bicara sifat kalam, pergi kepada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah yang 7. Mana maknawiyah yang pertama? Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan, sampai yang ke-7 kaunuhu mutakalliman. Ada maknawiyah tu kaunuhu, tapi dia diasingkan. Diasingkan. Wujud sampai ke kalam, pergi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia biasa kita wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai 20 sifat. Beres. Hak 20 sifat ni ada sifat nafsiyah, sifat wujud. Ada sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Ada sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Ada sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Pada ni. Jadi biasanya dalam kitab tauhid membahagikan sifat 20, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, selepas selesai 20 sifat sampai kaunuhu mutakalliman. Dan kitab Pati Faridah tidak. Dia sampai ke sifat yang ke-13, sifat kalam, dia berhenti dulu. Pergi kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Barulah didatangkan maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Sebab apa? Sebab Pati Faridah mengikut jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Asy'arinya yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil adalah 13 sifat. 13 sifat. Itu jalanan Imam Asy'ari. Tapi jalan yang masyhurnya 20. Jadi 50 aqaidul iman ni, hak jalan yang masyhur ni lah, hak 20. Maka keluarlah kesemuanya aqaidul iman yang wajib atas mukallaf mengetahui atas jalan tafsirnya 50. Itu kita jangan lupalah. Jalan masyhur 20, jalan rajih yang kuat dalil 13. Kitanya hafal 20, tapi berpegangnya 13. Berpegang cara tafsirnya 13. Nak berpegang kaunuhu tu kena faham molek. Kalau tak faham molek situ nak pegang macam mana? Kita hanya hafal sampai ke kaunuhu mutakalliman. Yang sebenar kita berpegang sampai ke kalam je 13 sifat yang kita hok duk pegang. Walaupun kita hafal 20, tapi 20 yang masyhur. Tapi yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamadnya 13. Jadi terkadang yang masyhur ni tidak muktamad. Terkadang yang muktamad tetapi tidak masyhur. Itu biasa lagi tu. Ini contoh saya biasa buat ni. Contoh biasa saya datangkan. Kalau kita tanya hukum fiqh, apakah hukum solat berjemaah atas orang lelaki yang cukup syarat? Jawapan kita fardu kifayah. Itu bukan pandangan yang muktamad, itu masyhur fardu kifayah. Pandangan muktamadnya sunnatun muakkadah saja. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kalau sebut kata sembahyang berjemaah atas orang lelaki sunnatun muakkadah, kita pun terlopong. Sebab kita biasanya fardu kifayah. Masyhur kita fardu kifayah. Tapi yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamad, sunat muakkadah, bukan fardu kifayah, sunat kuat tuntut. Satu kampung tidak dirikan salat berjemaah, hukumnya makruh, tak berdosa pun, bukan fardu kifayah.
Tapi masyhur kita fardu kifayah. Jadi masyhur tidak semestinya muktamad. Muktamad terkadang tidak masyhur. Ni kalau kita bicara hukum hakam fiqh lah. Kalau kita balik kepada contoh realitinya gitu juga. Masyhurnya dia. Tapi muktamad ke tidak, kuat ke tidak ilmu dianya. Kuat dah ilmu, banyak dah ilmu. Masyhur tu masyhur lah. Ilmu banyak ke tak? Ada yang memang muktamad, memang dia banyak ilmu, tapi orang tak kenal mana. Pada ni macam tempat-tempat pengajian, hak timbul-timbul nama tu tak banyak mana ilmu, tapi dia dikenali, masyhur. Hak dalam pondok tu, hak paling muktamad, hak paling banyak ilmunya, orang tak kenal mana, tak kenal luar lah. Orang dalam kenal lah. Makna apa ni? Hak paling banyak ilmu dia, tapi dia tak masyhur. Gitu. Masyhur ni kerana apa? Kerana dia pandai berbicara, ramai orang suka, masyhur lah dianya. Kita ni bila masyhur, ramai je orang turut, dia mesti banyak ilmu. Tidak. Pergi satu kelas, Allah tak ada orang, tapi dia banyak ilmu. Dia ngaji lama, tapi tak ada orang. Dah lah tak ada orang, ada 2-3 orang. Tidur pula 2-3 orang tu ngatuk mata. Ngajar juga dianya. Sungguh. Memang tak ada sungguh lah. Masa tu pula, dah lah tak ramai, tapi masa tu hujan pula. Jadi tak ramai tu ada siapa lewat. Dia ada dah dia tu 2-3 orang. Dia tu gudi ngajar 2-3 orang pun. Hak tak ramai tu mari juga, tapi lambat sikit lah sebab hujan. Dah lah 2-3 orang dia kata tidur maghrib ni, tapi bakal sejuk hujan ke, letih kerja siang hari ke, tidur 2-3 orang tu. Tunggu ngajar macam dia tak ganggu pun, dia tak kejut dak, dia mengajar. Ilmu banyak tapi masyhur tidak. Kita lain, kita nilai. Kalau masyhur kok, ramai orang kenal, ramai orang sebut, ramai orang turut, banyak ilmu. Dah tidak semestinya. Kuat ilmu dia tidak semestinya. Jadi sekarang ni sifat 20 masyhur, tapi kuat dalil ke tak? Dah. Kuat dalilnya 13. Pandangan tak kuat. Pandangan 20 ni, tapi ramai orang turut 20. Gitu jelah. Maka masyhurnya 20. Jadi 50 aqaidul iman ni atas jalanan yang masyhur ni lah. Jalanan sifat 20. Jadi qaul yang masyhur ni iaitu tu panjang sikit dia cerita tu. Dan terhimpun dan terkandung dalam 2 kalimah itu 50 aqidah, 50 aqaidul iman ialah mengikut qaul yang masyhur. Kalimah sifat 20 tu lah, tapi orang sini panjang sikit ni. Iaitu qaul yang masyhur. Qaul sifat maknawiyah yang 7 diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. 20 lah. Sifat 13, sifat maknawiyah 7 diwajibkan kita mengetahui dengan ijmal. Itu beza dia. Sekarang ni qaul yang masyhur, jalanan sifat 20, iaitu qaul di pandangan ulama, sifat maknawiyah yang 7. Sifat maknawiyah 7 ni kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. Jadi wujud sampai ke kalam wajib diketahui dengan jalan tafsil, kaunuhu pun wajib diketahui dengan tafsil. Jadi hak wajib diketahui atas jalan tafsirnya 20. Itu 20. Jadi 20 lah. Sebab kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman pun wajib atas kita mengetahui dengan atas jalan tafsil. Adapun sifat 13, mereka tidak menolak kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman sifat kesempurnaan bagi Allah, tetapi hanya wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ringkas, tak payah panjang-panjang.
Kaunuhu qadiran sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Kita kena tafsilkan, kita kena pericikan, kita kena perhalusi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu kalimah. Tak wajib. Hak wajib perici, wajib perhalusi, tafsil daripada wujud sampai ke kalam sahaja. Jadi 13. Hak kau masyhur ni dak. Hak wajib diketahui atas jalan tafsir, perici, perhalusi, wujud sampai kaunuhu mutakalliman tu. Mana maknawiyah yang 7 pun wajib diketahui atas jalan tafsil. Untuk masyhur 20 sifat. Keluarlah aqaidul iman yang 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. 41 campur 9, 50. Ini hak jalanan yang masyhur. Kita bukan kata sifat 20 masyhur, aqaid 50 pun masyhur. Nanti kalau jalanan sifat 3 akan cerita di bawah tu, hak wajib kita mengetahui dan berpegang yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah 36. 36. Kalau dok kena kitab Pati Paridah ni, tak pernah dengar 36 kitanya. 36 lah. Sifat yang wajib bagi Allah 13, mustahil 13, 1 harus. Jadi 27. 27 campur 9 hak Rasul 36. Hak tu hak mutamad 36 je. Tapi masyhur ke tidak? Dak. Hak masyhur kitanya aqaidul iman yang 50. 50 hak masyhur bagi kita ni. Hak 50 tu atas kau yang masyhur, hak sifat 20 yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang atas dengan jalan tafsil. 50 aqaidul iman yang tu duk cakap, selagi kita tidak berpegang dengan aqaidul iman yang 50, amal ibadah kita Tuhan tak terima. Ni tu duk cakap. Selagi kita tidak berpegang di akidah kita akan aqaidul iman yang 50, ibadah kita, sembahyang puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqaid 50 tak pernah dengar tu kata aqaid 36. Hak mutamad 36 lah. Tak 50. Atas jalanan sifat 20. 50 ke 36 ke permulaan yang wajib dalam permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Permulaan yang wajib pada agama mengenal Allah, mengenal Rasul, sama ada jalanan aqaid 50, ya jalanan yang masyhur ataupun jalanan aqaid 36, jalanan yang rajih, yang kuat dalil, yang muktamad. Jadi bicara sekarang ni bicara hak kewajipan ni, permulaan yang wajib atas mukallaf, mana mengetahui akan mengenal akan Allah dan Rasul. Mengenal akan Allah dan Rasul itulah secara tafsirnya aqaid 50 ataupun aqaid 36 atas jalanan sifat 13. Warna kita memang berulang-berulang sangat dah ni. Sebab huraian pembahagian seumpama ni dalam kitab Pati Paridah. Kitab lain tak ada. Payah nak jumpa huraian ni. Kitab Jawi lah. Kitab Jawi. Payah nak jumpa huraian ni. Mana macam kitab Pati Paridah di hura hak aqaid 50. Di bawah tu aqaid 58. Lepas tu aqaid 36. Cuma yang tak adanya aqaid 68 je tak ada. Aqaid 68 tu jalanan Imam Sanusi. Jalanan Imam Sanusi aqaid 68. Hak kata jadual minggu lepas tu lah. Hak kata jadual tu. Dalam FB ada respon lalu lah nak ke jadual tu. Nak jadual hak aqaid 68 tu lah. Nazim masuk dah hak syekh tu. Dia lah. Hak jadual hak 68 tu. Saya syekh di cabang 3 tu. Hak dia yang cara ni jadual tu. Hak tu jalanan Imam Sanusi 68. Jadi kita 68 ni lagi lah cengang.
Kita 58 pun cengang dah. 36 hak muktamad pun tak je dengar. 36 hak muktamad tak dengar. Parti Paridah bawa cerita. Ke mana pun kita, sifat 20, aqaidul iman yang 50. Artinya, sifat 20, kemudian hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah yang menjadi permulaan yang wajib pada agama Allah dan Rasul adalah akak mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil aqaidul iman yang 50. 50 ni atas kau yang masyhur. Hak jalanan sifat 20, iaitu kau sifat mana yang 7 diwajibkan kita mengetahui dengan tafsil. Saya cari satu-satu. Serta hak 50 ni tidak kira. Serta tidak kira masuk, gitu. Serta tidak kira masuk. Serta tidak kira masuk. Mana apa ni? Serta tak termasuk sifat yang 4. Mana sifat yang 4 pula ni? Sifat idrak, sifat takwin, sifat kaunuhu mudrikan, sifat kaunuhu mukawwinan. Tak masuk tu. Mana pula hak sifat hak 4 ni pula ni? Kata hak dalam kitab Parti Paridah ni kena ingatlah. Nak jumpa sifat idrak takwin, kitab lain tak ada. Hak dalam kitab kita ni di muka surat 37 tu. Di muka surat 37 tu. Sifat maknawi, sifat ma'ani belaka ni. Surat 37 tu kan. Hak bahagian kedua atas tu sifat idrak. Turun bawah tu sifat takwin. Kita buka surat 38. Bahagian kedua daripada atas sifat maknawiyah. Bagi 2 sifat idrak dan takwin. Mana maknawiyahnya? Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Ni. Idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Tak masuk ni, tak masuk 4 ni. Tak masuk 4 ni. Sifat idrak ni Allah Ta'ala mendapat akan sesuatu. Yang mana kalau kita dapat dengan sentuh, licin kasar. Yang kita dapat dengan cium, wangi busuk. Yang kita dapat dengan rasa, manis masing. Jadi Allah dapat perkara tu licin kasar, wangi busuk, manis masing, Allah Ta'ala dapat dengan sifat idrak. Ada ni. Adapun pandangan yang muktamad, Allah Ta'ala nyata dengan sifat ilmu. Nyata dengan sifat ilmu, bukan nyata dengan sifat idrak. Jadi atas pandangan ni, nyata bagi Allah sesuatu tu licin kasar dengan sifat idrak. Nyata bagi Allah sesuatu tu wangi busuk, nyata dengan sifat idrak. Nyata bagi Allah sesuatu tu manis ke masing ke, nyata dengan sifat idrak. Atas jalan sifat 13, jalanan sifat 20, nyata bagi Allah licin kasar, wangi busuk, manis masing dengan sifat ilmu. Tak ada sifat idraknya. Ada. Ini tambah sifat idrak. Jadi nyata bagi Allah dengan ilmu tu perkara lain, pada ni. Kan kalau balik kita nak nyata perkara tu licin kasar, setuhlah. Oh nyata bagi kita licin ke kasar, cerita saja tak jadi. Kita nak nyata perkara tu wangi ke busuk, kena pergi cium lah baru tahu. Oh nyata bagi kita. Nak nyata bagi kita ni makanan tu manis ke masing, rasalah dulu. Oh nyata bagi kita manis ke masing. Itu idrak dia panggil. Jadi Allah nyata dengan sifat idrak akan perkara tadi. Pi pandangan hak sifat 13 ataupun sifat 20, nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dia tambah idrak.
takwing pula. Takwing. Takwing ni dengan makna mengadakan. Kudrah mengadakan. Ada tak? Kudrah tidak mengadakan. Kudrah memberatkan sesuatu kepada ada, takwing yang mengadakan. Dia bagi dua. Kita dah. Kudrah lah belaka tu. Sekarang sesuatu benda ni, satu benda dalam keadaan tiada, sama ada kekal tiada, sama ada akan ada, sama berat. Bukan lebih berat kepada tiada sebab dia hak asal. Ada ni. Kita sedang ada. Kekal ada kita ataupun ditiadakan sama berat. Bukan berat pada kekal ada sebab kita sedang ada. Jadi sekarang ni sesuatu yang belum ada, antara kekal tiada dengan diadakan sama berat. Sebab sama berat, harus kekal tiada, harus diadakan. Kalau sedang ada ni, harus kekal ada dan harus ditiadakan kemudian. Kan perkara harus kan? Boleh terima ada, boleh terima tiada, boleh terima tiada, boleh terima ada ni. Makhluk ni kan perkara yang harus. Jadi sekarang ni dalam keadaan tiada, kekal tiada dengan diadakan tu sama berat. Maka kudrah lah yang memberatkan kepada ada, takwing lah yang mengadakan. Sebab apa kudrah memberatkan kepada ada? Sebab iradah menentukan pada azal akan ada. Iradah menentukan pada azal akan ada sampai masa sifat kudrah ni memberatkan sebelah ada. Sifat takwing lah yang mengada sungguh. Mana ni? Hak ni hak jalanan, hak tak masyhur sangat lah ni. Dan tok muktamad ni. Memberatkan sebelah ada, mengadakan, itu adalah kudrah. Tak ada takwing-takwingnya. Sekarang iradah menentukan pada azal akan ada. Maka sampai masa kudrah memberatkan sebelah ada, takwin yang mengadakan. Sekarang kita ada. Iradah menentukan pada azal, kita akan ditiadakan. Maka kudrah memberatkan kita pada tiada, takwin lah yang meniadakan kita, yang mematikan kita. Dia bagi dua gitu. Ni hak jalanan, hak sifat takwin ni. Kalau masa saya ngaji tu buat contohnya gini, dia kata. Contoh je. Sekarang kita ni nanok nasi. Nanok ke tanok? Nanok ada. Tanok tu ke apa? Masak nasi. Masak ada. Nanok nasi tu bukan bahasa standard. Tanok tak ada. Tak ada. Nanok tak ada ah. Kita nanok nasi je tau. Lain nanok juga. Nasi je nanok tau. Kalau bubur lagi nanok tau. Nasi je nanok. Masak tau. Bahasa standard tau. Tak ada. Ke panggil mana? Bukan panggil nanok nasi. Nasi nanok tak lagi. Mana? Tahulah. Terengganu tak tahulah. Jadi sekarang ni kita masak nasi. Kita masak nasi. Ni cerita dululah kita pakai api dapur gas. Jadi api kuat tu dia memberatkan berah kepada nak jadi nasi. Nak tukar daripada berah nak jadi nasi dengan air, dengan api kuat. Apabila berah tu sudah berat pada nasi, maka api kecil lah yang menjadikan nasi. Ayat banding gitu. Contoh, sekarang berah lain, nasi lain. Tapi dengan api kuat tu memberatkan berah kepada jadi nasi. Tapi tak jadi nasi lagi dengan api kuat tu. Lepas tu dekat jadi nasi, api pun dikecilkan, diperlahankan. Maka api kecil ni lah yang menjadikan nasi. Jadi seolah-olah api kuat tu kudrah, api kecil itu takwin. Soalnya gitulah. Mana?
Payah pula dok. Kudrah lepas tu takwin. Iradah menentukan pada azal akan diadakan. Barang tu memang tak ada. Jadi tak ada dengan akan ada ni sama berat. Bukan lebih berat pada tak ada sebab asalnya tak ada. Maka ta'aluk kudrahnya, kijaan kudrahnya, fungsi kudrahnya memberatkan hak benda tak ada ni kepada nak terima ada. Mengadakan sungguh takwin. Guna. Sifat idrak, sifat takwin ni. Tapi yang saya bicara tadi itu iradah menentukan, kudrah memberatkan sebelum ada, takwin mengadakan, itu semua isnad majazi belaka. Hakikinya Allah yang menentukan, bukan iradah. Hakikinya Allah yang mengadakan, bukan kudrah, bukan takwin. Kita kata iradah menentukan, kudrah memberatkan sebelum ada, takwin mengadakan. Atas jalan sifat 20 dah kudrah yang mengadakan. Itu isnad majazi. Letak je ke sifat. Hakikinya bukan sifat. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan iradah menentukan. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan kudrah, takwin, mengadakan. Itu hak hakiki dia. Bukan kalau memang berpegang semata-mata sifat yang menjadikan, salah pegangan tu. Yang menentukan Allah Ta'ala, yang menjadikan Allah Ta'ala, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan kudrah. Campur yang bersifat dengan takwin. Tapi kita sebut kudrah mengadakan, takwin mengadakan. Isnad majazi dia panggil. Macam sebut tadilah, api besar, api kecil. Api besar tu memberatkan beras kepada jadi nasi. Api kecil itulah yang menjadikan nasi. Itu pun isnad majazi. Panah, kemudian air tu jadi panah, beras nak jadi ke nasi, akhir jadi nasi, semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itu semua sebut isnad majazi belaka. Jadi di mushaf 37 tu bicara bab idrak takwin. 38 tu pergi pada maknawiyah bagi idrak, kaunuhu mudrikan. Maknawiyah bagi takwin, kaunuhu mukawwinan. Empat. Jadi hak aqaid 50, hak aqaid 50 tu atas jalanan yang masyhur ni masuk dengan sifat maknawiyah 7 wajib berpegang. Dan serta tidak kira masuk sifat yang 4 tu, tak masuk tu. Dan mustahil lawannya 4, mustahil pun tak masuk juga. Mustahil lawan idrak tak masuk, mustahil lawan takwin tak masuk, mustahil lawan kaunuh mudrikan tak masuk, mustahil lawan kaunuh mukawinan pun tak masuk. Jadi 4 sifat, mustahil lawannya 4, jumlahnya 8. Tak masuk 8 ni. Tak masuk 8 ni. Kalau masuk 8 ni jadi 58 lah. Jadi mana? Aqaid 50 atas jalanan sifat 20. Termasuk sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, wajib atas kita mengetahui secara tafsil. 50 tu. Serta tak masuk 8 ni. Ada kira 8. Iaitu 8 ni. Yang pertama sifat idrak. Yang kedua sifat takwin. Yang ketiga kaunuhu mudrikan, maknawiyah bagi sifat idrak. Yang keempat kaunuhu mukawwinan, maknawiyah bagi takwin. Dan 4 lagi mustahil lawannya tak masuk 8 ni. Adapun kalau kita kira masuk yang 8 ini di atas 50 yang dahulu. Adapun kalau kita kira masuk yang 8 ini, kira masuk ni atas 50 yang dahulu. 50 tu hak jalan masyhur tu lah. Kira belaka. Hak 8 ni berkira juga. Masuk di atas 50 yang dahulu. Jadilah terkandung dalam dua kalimah itu 58 aqaidul iman. Hak 58 ni kok tidak masyhur dan tidak muktamad. Hak 50 masyhur walaupun tidak muktamad. 36 dia akan bicara bawah tu muktamad, rajih, kuat dalil tetapi tidak masyhur.
Hak 58 ni tidak belaka. Tidak muktamad dan tidak masyhur. Hak 58. Hak 68 jalanan Imam Sanusi pun tak masyhur juga otunya. Hak 68 tu. Hak 68 tu dia masuk belaka dalam tu. Masuk beriman dengan malaikah. Masuk dalam tu. Mustahil malaikah tiada. Beriman dengan kitab. Mustahil kitab tiada. Beriman dengan hari kesudahan. Mustahil tidak berlaku hari kesudahan. Dia gigi tu. Jadi siapa-siapa jadi 68 sungguhlah. Banyaklah jadinya. Kau ni? Tu kata, duk manalah jadual tu. Jadi 68 jalanan Imam Sanusi. Jadi kalau masuk hak 8 ni, jadi 58. Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, kaul pandangan Imam Asy'ari. Kaul ni pandangan lah. Kata-kata pandangan. Kaul yang rajih, pandangan yang kuat dalil. Kaul yang muktamad, kaul yang dhaif. Ada. Kaul tu pandangan ulama. Jadi mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, kaul Imam Asy'ari, iaitu kaul yang rajih ni, wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 jua wujud sampai ke kalam, nescaya terkandung dalam 2 kalimah itu 36 akidah. Dah kalau kata hak 50 tu hak sifat 20. Kalau sifat 13 go, kena tolak 6 sifat, kena tolak 7 sifat yang wajib dan 7 sifat yang mustahil, lawang pada 7 sifat wajib. Kena tolaklah tu. Mana 7 kena tolak? Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Kemudian lawang dia 7 pula. Jadi tolak 14. 50 tolak 14, 36 lah. Jumpa dah nak kira tu. Mari mana pula 36 ni? Mari mana pula 36 ni? Dan jika kita mengikut kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, iaitu wajib kita mengetahui jalan tafsir 13 jua. Hak terbiji 13. Hak kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakallim sifat Allah, tapi atas jalan ijmal. Hak atas jalan tafsir 13 je, wujud sampai ke kalam. Nescaya terkandung dalam 2 kalimah itu, 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 36 akidah. Mana 36? Iaitu, ni nak perici 36. Iaitu dalam la ilaha illallah terkandung yang wajib bagi Allah 13, wujud sampai ke kalam. Dan mustahil lawannya, lawan 13, lawan kepada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Dan harus baginya, bagi Allah 1. Jadi sifat yang wajib bagi Allah 13, yang mustahil 13, yang harus 1. Maka terhimpun, terkandung dalamnya, dalam la ilaha illallah tu, kalimah syarah yang pertama 27. Kalau sifat 20, 41. Kalau sifat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus, 41. Ni 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 27. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah. Dan terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Hak kalimah syahadah yang kedua 9 je. Disebut jumlah je. Tidak mari kata 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat. Ada hari dah ni, dia tetap dah 9. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah tu,
Hak pandangan yang masyhur, yang terkandung di bawah la ilaha illallah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah tetap ada 9 41 campur 9 jadi 50. Sekarang ni hak terkandung di bawah la ilaha illallah sifat 13 ni. Nak bicara tu je. Hak terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah hak 9 tu dak kosek dah tu nya, tak berubah dah. Jadi hak terkandung di bawah la ilaha illallah 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harum. Jadi kesemuanya 27. Dan terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah 9. 9 tu fahamlah. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harum. Ayah perici dah tu nya. Maka jumlah terkandung dalam 2 kalimah itu 36 akidah. 27 campur 9 36 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Oh, hari ni kita matematik tak ke apa? Dah kira campur apa semua. Orang kalau baru dengar sekali ni dia kata mengaji apa gitu. Oh tu sifat 20 main duk bilang gitu. Ni kita khulasah dah ni. Jangan dengar-dengar tengah gini pakai nak komen kaedah sifat 20. Ni orang panggil khulasah dah. Bicara selesai dah. Sifat 20 ke sifat 13 ke selesai dah. Ni nak perici lagi ni, tapi yelah kalau macam hot live FB ni lah. Takut terdengar minggu ni bawa dengar. Tu sifat 20. Duk bilang 50 lah, 58 lah, 68 lah, 36 lah. Pening orang tu nak bilang. Orang tu mana tahu aku dia akutnya. Dia baru dengar hari ni. Dia main duk bilang. Tapi kita kalau sebut kata 36 tidak masyhur. Sebut kata 36 kita tidak masyhur. Yang masyhur kitanya 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah yang menjadi permulaan yang wajib atas mukallaf mengenal akan Allah dan Rasul. Dengan baru mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan Rasul, mana aqaidul iman yang 50 sifat Allah dan sifat Rasul yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil 50, atas jalanan yang masyhur sifat 20, atas jalan yang rajih yang kuat dalil jalanan Imam Asy'ari 13. Jadi hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah adalah 36 aqaidul iman. Kena ingatlah ni nya, sebab payah nak jumpa dalam kitab-kitab yang lain yang sama level dengan kitab Fatih Faridah ni. Nak jumpa perici seumpama ni bukan fardu ain ni. Macam sebut minggu lepas lah, baru je dengar aqaidul iman yang 50 dia kata. Tapi dia mengaji wujud qidam baqa'. Dia mengaji sidik amanah tabligh fatanah. Hak sifat 20 tu dia mengaji, dia berpegang. Hak sifat rasul 4 tu dia mengaji, dia berpegang. Tapi tidak pernah didatangkan jumlah 50 tu. Bila sebut kata 50 aqaidul iman, dia kata dia baru je dengar. Tapi apa dia aqaidul iman 50? Ada dalam akidah masing-masing dah. Mana kalau tak tahu jumlah 50 tu tak berdosa pun. Ada ni. Tak tahu jumlah 50 tu tak berdosa. Tapi sini adalah wujud qidam baqa' adalah di akidah ni. Sidik amanah tabligh fatanah adalah di akidah ni. Itulah 50. Tapi dia tak je dengar 50. Kalau 50 tak pernah dengar, 58, 36, 68. Lagi pengong. Tu bukan fardu ain belaka tu. Tapi dah kita belajar ni biarlah. Hak dak fardu ain pun kita ingatlah. Hak aqaid 50 hak mana, aqaid 36 hak mana. Hak jadual 68 tu jalan mana pula tu, jalan Imam Sanusi. Gitulah. Aqaid 58 jarang disebut. Hak sifat idrak, sifat takwin,
kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukan tu jarang disebut 58 tu. Kalau 68 biasa disebut. Lama dah saya dengar 68 ni. Nah. Tapi masyhur kita 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Kalau kira mari hak aqaidul iman yang 50, segala hukum hakam agama Allah kesemuanya terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Wujud dan bakok kita pegang mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Ada ni. Kita beriman dengan malaikat. Mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Kita beriman dengan kitab, dengan hari kiamat. Mari mana? Kerana kita beriman dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi kesemua kalau mari termasuk hak wujud dan bakok terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab kita mengenal Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Siapa yang cerita? Nabi SAW. Jadi sekalian hukum masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Sekalian hukum ni termasuk aqaidul iman yang 50. Sekalian hukum ni termasuk malaikat, kitab, hari kiamat yang kita imani, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.